Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersiaran lagi seperti biasa insya-Allah di Rindu Madinah siri yang ke-22 Jadi hari ini insya-Allah kita mengupas atau membincangkan tentang sejarah asal usul air Zam-Zam. Jadi insya-Allah beberapa orang yang sedang live bersama dengan saya boleh komen di bawah Rindu Madinah, Rindu Madinah. Insya-Allah hari ini kita nak cerita tentang Zam-Zam. Saya pun dah bawa air Zam-Zam kat sebelah ni. Cuma jangan terliur nak minum pula tak boleh minum. Kita tengah berpuasa lagi. Nanti dah buka puasa nanti boleh minum. Okey, insya-Allah. Sementara tunggu sahabat-sahabat lain boleh tekan button share. Bantu saya untuk tekan button share insya-Allah. Moga ramai akan sertai join kita punya live ni. Waalaikumsalam Kak Nailah. Apa khabar Kak, sihat InsyaAllah kita sedang tunggu lagi berapa orang untuk live bersama kita. Sebelum tu boleh tolong komen di bawah. Jelas tak suara saya? Okey, jelas ke tidak? Tolong bantu saya untuk komen. Okey, tolong bantu saya untuk komen jelas tak suara saya ni? Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Kak Hajah Hafizah. InsyaAllah kita hari ni nak cerita tentang air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Apa orang yang excited nak tahu? Okey, sebelum tu tolong bantu saya untuk komen di bawah jelas tak suara saya. Okey. Boleh bantu saya untuk komen di bawah jelas tak suara saya. Okey, insya-Allah kita akan mula sebentar lagi insya-Allah. Kita tengah tunggu berapa orang lagi insya-Allah bersama dengan kita. Okey, tolong tagkan dan tolong sharekan di mana-mana. Di grup tuan-tuan, abang kakak semua tolong share insya-Allah. Hari ni tak berapa jelas Okey, sekejap. Okey jelas. Boleh cakap sikit Okey, baik, insya-Allah. Jom kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sama-sama kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi alhamdulillah insya-Allah jelas jelas. Kalau tak jelas tolong bantu saya, tolong bagi tahu saya insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah, dikasihi Nabi SAW. Apa khabar semua, sihat Jadi alhamdulillah kita telah pun masuk siri yang ke-22 dengan izin Allah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Hakim. Jadi insya-Allah topik tajuk kita pada petang ini adalah berkenaan dengan Zam-Zam. Berapa orang yang committed, yang bersedia nak tahu tentang sejarah air Zam-Zam ni? Berapa orang yang nak tahu? Siapa yang nak tahu tolong komen di bawah saya insya-Allah. Dan saya nak tanya juga berapa orang kat sini berpengalaman ataupun pernah sekali minum air Zam-Zam. Komen juga saya. Dan tolong ceritakan secara ringkas apakah perasaan ketika minum air Zam-Zam. Rasa bahagia ke, rasa tenang ke, rasa rasa happy, rasa apa perasaan ketika kali pertama minum ataupun nak kongsi pada kita semua. Apakah perasaan minum air Zam-Zam ketika mana berada depan Baitullah? Allahu Akbar. Selalu lepas tawaf 7 pusingan biasa kita akan ajak jom jemaah, jom kita pergi minum air Zam-Zam. Jemaah dan saya sendiri masa tu kita akan minum. Saya, Kak Razia, saya, Kak Azura, saya, masya-Allah ramai semua dah pernah minum air Zam-Zam. Tahniah. Siapa rindu nak minum? Siapa dah lama tak minum? Alhamdulillah. Saya alhamdulillah masih belum terputus lagi bekalan air Zam-Zam.
Tuan-tuan dan puan-puan, abang kakak semua, kalau dah terputus maklum pada saya, insyaAllah saya akan bantu untuk dapatkan kalau nak lah. Ada tak banyak lah, kebetulan kami bawa balik kan, bawa balik daripada penerbangan, insyaAllah. Rasa tenang, Kak Nila kata rasa tenang, saya dah penuh isi botol Zam-Zam, tiba-tiba ada minta botol saya. Oh, istilah tu kan, kita dah isi puna-puna, tiba-tiba ada orang datang minta kan. Yang paling bagusnya, selalu ada orang tukang khidmat. Dia apa, kita tengah tawar-tawar, dia sanggup berdiri kat tengah panas, lepas tu dia bagi kat air Zam-Zam dekat orang yang sedang tawaf. Siapa pernah buat macam tu? Ataupun siapa pernah rasai pengalaman tu, dia sedang tengah tawaf, tiba-tiba ada orang datang kat dia bagi minum air Zam-Zam, percuma je. Orang tu sanggup berpanas-panas dan semata-mata untuk kita, lepas tu dia bagi tahu, Allahu Akbar, Masya Allah. Okay, siapa yang sedang bersama dengan saya, tolong ceritakan ataupun tolong tulis secara ringkas, apakah perasaan ataupun apakah pengalaman ketika minum air Zam-Zam. Okay, sambil-sambil tu saya nak cerita sikit sejarah air Zam-Zam ni. Dia bermula dengan kisah apa dia, Siti Hajar. Siti Hajar, ingat tak dulu saya pernah cerita rasanya. Saya nyaman je lalu kat tekak nikmatnya Allah. Memang betul dekat dia, memang perasaan minum air Zam-Zam di Mekah dengan minum air Zam-Zam bila dah sampai Malaysia, perasaan dia berbeza. Kenapa ya? Kenapa? Siapa tahu kenapa? Sebab kita minum di tempat yang penuh barakah, iaitu di kota Mekah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, air Zam-Zam adalah air paling terbaik sekali kat dunia. Betul tak? Setuju tak? Air paling terbaik kat dunia. Dan dia punya usia dia ribuan tahun, Masya Allah, ribuan tahun usia air Zam-Zam ni, tak berhenti lah sampai hari kiamat, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi that's why kita kena doa. Abang kakak semua kena doa, Ya Allah, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Hakim. Ya Allah, berikan saya rezeki yang luas seperti air Zam-Zam yang tak pernah berhenti mengalir sampai hari kiamat. Doa macam tu. Tuan tulis untuk saya, boleh kat komen tu. Ya Allah, Ya Razak, berikan saya, Ya Allah, Ya Razak. Lepas sembahyang boleh doa macam ni, Ya Allah, Ya Razak, berikan saya rezeki yang luas seperti air Zam-Zam yang tak pernah berhenti mengalir sehingga hari kiamat, dan memberi manfaat untuk ramai orang, insya-Allah, mudah-mudahan. Allahumma amin. Jadi tuan-tuan dan Allah semua, kisahnya bermula dengan Siti Hajar. Apa dia? Kisahnya bermula, sini selalu bagi orang sikit. Memang sih, kita nak bawa balik ni punya susah. Bila dah bawa balik Malaysia, ramailah kita nak beragih-agih. Jadi tak boleh lah nak bagi macam mandi Zam-Zam kan. Selalu kalau kat Mekah, saya bawa jemaah pergi tempat Telaga Sabil, saya suruh jemaah mandi. Yang jemaah lelaki lah, jemaah perempuan tak boleh lah, tak sesuai mandi kat situ. Tapi kalau kat sana, boleh angkut je botol kosong besar gedabak, pergi kat belakang tempat telaga tu, boleh ambil air Zam-Zam percuma. Siapa tak tahu, kena tanyalah mutawif sepan ni. Okey, jadi tuan-tuan, Kak Liza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Liza, kita baru mula Kak, belum cerita lagi. InsyaAllah Okey, tuan-tuan yang mati Allah semua, abang kakak mati Allah semua, saya Ustaz Saifullah Afendi. Hari ni kita nak cerita tentang air Zam-Zam. So, berapa orang yang sedia nak tahu, tolong share. Lagi ramai orang saksikan video ni, lagi ramai saya akan cerita. So, tolong share, tolong bantu saya untuk tekan share. Siapa dah share, tulis di bawah dan share. Saya baru masuk. Okey Kak, saya baru mula. Okey baik tuan-tuan, abang kakak mati Allah semua. Secara ringkas dan secara detailnya, kisahnya bermula begini. Ya Allah, Ya Razak, berikan rezeki air Zam-Zam yang tak pernah menghenti. Terima kasih pada Kak Hafizah. Ya Allah, Ya Razak, berikan saya rezeki seperti air Zam-Zam yang tak pernah berhenti mengalir. Doa macam tu, insya-Allah. Mudah-mudahan rezeki kita tak pernah putus. Walaupun PKP, walaupun ditambah masa bertambah, rezeki kita masih tak putus dan dapat suapkan nasi ke mulut anak, insya-Allah. Amin. Jadi tuan-tuan dan mati Allah semua, cerita bermula dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Siapa kenal Nabi Allah Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Nabi Ibrahim alaihissalam dia ada 2 orang isteri. Apakah isteri pertama Nabi Ibrahim? Siapa tahu? Siti Hajar dulu ke Siti Sarah? Ini soalan dah jawab apa ni? Ke soalan budak mendengar? Siapa ingat lagi kisah sirah ni? Siapa yang pertama sekali? Nabi Ibrahim ke Nabi Allah Akbar? Siti Hajar dulu ke Siti Sarah? Sebenarnya kalau nak ikut nama, Sarah je ataupun nama Hajar. Tapi orang kita biasa letak depan Siti.
Siti bermaksud sayyidah. Dia berasal daripada perkataan sayyid. Sayyid maksud tuan. Kalau sayyidah, puan. So ringkasan bahasa Arab di bacaan dia laju kan. Kalau saya salah ni tolong betulkan saya. Kalau ada ustaz-ustaz alimah tolong betulkan saya kalau silap. Sayyidah, so dia panggil Siti. That's why dia panggil Siti. Maksudnya puan. Puan. Tapi kat sini biasalah kita panggil Siti Hajar, Siti Khadijah, Siti Aisyah, semua Siti kan. InsyaAllah kan. Masya Allah. Okay, tuan-tuan macam Allah semua. Siti pula kan. Tiba Siti. Siti Sarah kot. Ya betul. Kak Hafizah, Haji Hafizah betul. Mula-mula sekali Nabi Ibrahim AS beristeri dengan adik isteri yang pertama, iaitu Siti Sarah. Siti Sarah wanita yang cantik. Dan juga ketika mana ada satu ketika Nabi Ibrahim dan juga Siti Sarah dipelawa untuk datang ke mana? Ke sebuah istana raja. Dan iaitu istana Raja Mesir. Raja Mesir ni terkenal dengan sifat yang suka ambil isteri orang. Suka buat benda yang tak sepatutnya lah. Jadi semasa bertemunya Siti Sarah dengan Nabi Ibrahim dan juga raja tadi, Nabi Ibrahim bagi tahu dekat Siti Sarah, nanti jangan bagi tahu yang ni, bagi tahulah kita ni hanya bersaudara. Tetapi disebabkan raja ni seorang yang yalah dia nak juga, jadi dia telah arahkan supaya Siti Sarah ni datang dekat dengan dia. Lalu ketika mana Siti Sarah tadi berada dengan raja tadi, raja ni nak buat benda yang tak sepatutnya. Dia nak buat benda yang tak elok lah. Jadi ketika mana dia baru nak sentuh Siti Sarah, Allah Ta'ala telah datangkan bantuan. Ketika itu Siti Sarah berdoa, Ya Allah, tolonglah saya. Dan ketika itu Allah Ta'ala telah datangkan bantuan. Raja tadi tak boleh gerak. Tak boleh gerak raja tu. Dia macam lumpuh lah. Lepas tu Siti Sarah tadi pun Dia buat apa? Raja tadi heran dan pelik. Dia tanya, wahai Sarah, apa yang kamu telah lakukan kepadaku? Aku hanya minta pertolongan pada Tuhanku. Doalah pada Tuhan kamu supaya sembuhkan aku balik. Raja tadi merayu supaya doa, supaya minta sembuh balik. Rupanya ingat dah insaf dah. Kali yang kedua dia nak buat lagi, dia nak sentuh lagi Sarah. Kali kedua gak Sarah doa. Dan bila masuk kali ketiga, dia tetap nak buat benda yang sama. Lalu Siti Sarah berdoa. Dan ketika itu kali ketiga raja tadi kena benda yang sama. Dan kali ketiga ni dia betul-betul takut. Dan dia suruh Sarah ni balik. Sebelum Sarah ni balik, dia telah hadiahkan Sarah tadi dengan seorang hamba, iaitu seorang wanita yang cantik yang bernama Hajar. Itulah kisahnya, permulaannya. Lepas tu bila dah bawa balik, maka dikahwinkanlah Siti Hajar tadi dengan suaminya sendiri, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan mati Allah semua, lumrah lah bila suami isteri, bila isteri itu dia ada 2 orang, ataupun suami itu ada 2 orang isteri, maka takkan tak ada cemburu langsung tak kan? Jadi ketika mana datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala supaya memindahkan siapa? Memindahkan Siti Hajar. Sebab sebelum tu dua-dua tak ada anak lagi. Tak lama lepas tu Siti Hajar ni mengandung lahirlah bayi yang comel, iaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Cuma kesiannya masa tu Siti Sarah belum ada lagi lah. Tak lama lepas tu barulah Siti Sarah juga mengandung dan lahirlah anak yang bernama Nabi Ismail Yaqub, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam. So Nabi Ibrahim ada 2 orang anak. Yang pertama, siapa dia? Tolong tulis kat bawah tu, tolong bantu saya tulis. Nabi apa? Nabi Ismail. Memulai Nabi Ismail. Dalam tempoh tak berapa lama lepas tu, Siti Sarah pula mengandung dan lahirlah Siti pula. Dan lahir apa? Lahirlah Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi tuan-tuan dan mati Allah semua, maka Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim AS untuk bawa Siti Hajar dan juga anak yang masih comel yang kecil ni, bayi yang baru lahir, ke mana? Ke satu tempat. Tempat itu diberi nama Bakkah, iaitu Qura ataupun Mekah. Tuan-tuan dan mati Allah semua, di situ satu tempat lembah yang kosong, tak ada haiwan, tak ada binatang, tak ada apa-apa kat situ. Maka ketika itu Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim, bila dah sampai kat Mekah, kawasan kosong, tak ada apa-apa, tak ada Kaabah, semua tak ada. Memang kat situ asalnya ada Kaabah. Kaabah yang pertama dibina oleh siapa? Para malaikat. Selepas tu siapa? Nabi Adam. Dan selepas tu siapa? Nabi-nabi terdahulu. Dan sehinggalah bila zaman Nabi Nuh alaihissalam berlaku kiamat kecil, banjir yang besar sehingga menenggelamkan habis kesan Kaabah, tak tahu kat mana, hilang terus. Sampailah kisah, kejap lagi saya cerita. Okey, kita rehat dulu. Tiba tak ada korang-korang. Kalau ada iklan tu saya lepas ni, saya tanggung lepas ni kan. Raja nak buat baik, nak buat
buat tak baik hingga. Betul-betul. Terima kasih kat tolong tulis. Okey, tuan-tuan mata Allah semua, saya Ustaz Saifullah Afeni, tolong share kan. Hari ni kita nak kongsi tentang sejarah air Zam-Zam. That's why saya pegang Zam-Zam ni. Bukan saya nak minum Kan salah faham lah, Ustaz minum bulan puasa. Sudah. Jadi tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia tengok air Zam-Zam ni dah mula rasa macam bestnya. Ada tak yang rasa macam tu? Jadi tuan-tuan mulia dirahmati Allah semua. Saya sambung lagi cerita. Kat mana tadi cerita saya? Kat mana tadi? Lupa dah. Okey, baik. Dekat cerita tentang bila dah sampai dekat Mekah. Bila mana dah sampai kat Mekah, Allah Ta'ala datangkan perintah kepada Nabi Ibrahim supaya tinggalkan Siti Hajar dengan anak yang masih kecil. Dekat mana? Dekat depan Baitullah. Dekat situlah, dekat kawasan tu, dekat Mekah tu. Ketika itu Siti Hajar bertanya, wahai Nabi Allah Ibrahim, adakah aku nak tinggalkan aku dan anak yang kecil ini di sini? Tak ada haiwan, tak ada makanan, tak ada manusia, tak ada sumber apa-apa dekat sini. Tapi Allah Ta'ala telah datangkan ilham kepada Siti Hajar lalu bertanya, adakah ini perintah dari Allah? Tengok adakah ini perintah dari Allah? Adakah ini perintah dari Allah? Seandainya ini perintah dari Allah, Nabi Ibrahim pandang dan menganggukkan kepala. Kalau ini perintah dari Allah, maka akan kuturuti. Sesungguhnya jika ini perintah dari Allah, Allah pasti akan memelihara. Allah. Tengok macam mana keimanan seorang isteri kepada Nabi, Masya Allah. Lalu Nabi Ibrahim gimana? Nabi Ibrahim baliklah semula ke tempat asalnya di mana? Di Palestin. Balik rumah asal dekat mana? Kat Palestin. Tinggallah Siti Hajar dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Allah Akbar. Kering, kontang, tak ada apa-apa, tak ada makanan, tak ada minuman, dan suasana di situ, tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu yang sedang mencari air, seorang ibu yang kehausan, seorang ibu yang menanti pertolongan, seorang ibu yang penuh dengan pengharapan. Tengok bagaimana pengorbanan. Tuan-tuan sila lihat bagaimana pengorbanan Siti Hajar dan juga anak yang masih comel, iaitu apa dia? Nabi Ismail alaihissalam. Lalu Siti Hajar tadi melihat anaknya dalam keadaan dia haus ni, tak ada apa-apa nak minum. Apa Siti Hajar buat? Dia segera cari air. Ada tak sumber-sumber apa air yang ada dekat kawasan Mekah ni? Ada tak apa-apa sumber untuk diminum, untuk bagi anak minum? Dan masa itulah dia telah naik ke atas bukit Safar, lalu sambil berdoa, ya Allah, saya nak minum air. Ya Allah, saya nak air. Ya Allah, saya nak air. Anak saya menangis. Ya Allah, anak saya haus. Ya Allah, saya nak air. Ya Allah, saya nak air. Ya Allah. Daripada bukit Safar berlari ke bukit Marwah. Ya Allah, saya nak air. Ya Allah, bagi ke saya air. Ya Allah. Daripada bukit Marwah lari ke bukit Safar. Ya Allah, kami nak air. Ya Allah, berikan kami air. Ya Allah. Sambil melihat, sambil berada di bukit Safar dan bukit Marwah, sambil itu memandang ke bawah. Tengok apa tuan-tuan? Tengok ada tak sumber air. Ketika itu tuan-tuan yang mulia rahmati Allah semua, berlarilah seorang ibu daripada bukit Safar ke Marwah. Lebih kurang berapa meter? 480 meter. 7 pusingan tu berapa kilo semua sekali? 2.8 kilometer. Berlari nak cari air dekat untuk anak yang tersayang. Jadi tuan-tuan yang mulia dan rahmati Allah SWT, seorang ibu tak buat apa-apa kalau anak dia tengah haus. Mesti ibu ni akan buat something perkara untuk selesaikan masalah tu. Lalu Allah Ta'ala telah datangkan Jibril alaihissalam. Jibril datang lalu membantu. Macam mana bantuan Jibril datang? Jibril datang lalu Jibril meletakkan, dalam setengah pendapat riwayat mengatakan, meletakkan sayapnya di mana? Betul-betul dekat tempat Nabi Ismail yang telah dibaringkan di tanah itu. Sayap Nabi Jibril, malaikat Jibril tadi telah cucuk pada tanah itu. Dan ketika itu hentakan kaki Nabi Ismail pada tanah tersebut, maka keluarlah air. Nama air itu adalah air Zam-Zam. Kerana apa? Ketika air itu keluar, Siti Hajar berlari untuk dapatkan air itu, dan dia telah kumpulkan air tersebut. Zam-Zam. Zam-Zam itu adalah kepung. Dia telah kepungkan Zam-Zam tu. Maka dinamakanlah sebagai air Zam-Zam. Allah Akbar. Tuan-tuan mati Allah semua, dengan penuh kesabaran Siti Hajar, dengan penuh ketabahan seorang ibu untuk anak dia, apa yang berlaku? Dia sanggup berlari untuk cari air, dan Alhamdulillah Allah datangkan bantuan. Bantuan yang Allah Ta'ala datangkan itu, Masya Allah, Tabarakallah, tuan-tuan yang mulia dikasihi Nabi. Apa yang berlaku? Allah Ta'ala datangkan dengan ujian, kesusahan, kepayahan, maka datangnya rahmat Allah. Apa yang berlaku lepas tu? Datanglah bantuan Allah, datanglah malaikat Jibril. Lalu tak lama itu terkeluar air Zam-Zam. Tuan-tuan mati Allah semua,
bila ada sumber air kat situ, maka dapatlah seorang ibu ini minum dengan tenang dan dapat bagi minum anak juga, alhamdulillah, dengan izin Allah ya Razak Fatah ya Alim Hakim. Dan tuan-tuan Allah semua, kisah ni tak berhabis kat sini je. Siapa nak tahu sambungan dia, komen nak tahu. Siapa nak tahu? Apa nak tahu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Aisyah. Penat juga saya bercerita kan. Tapi tak boleh minum saya puasa. Kita semua tengah puasa. Belum lagi. Saya kalau tuan-tuan nak tahu, apa nak tahu, akak semua nak tahu. Siapa nak tahu? Saya sahur apa? Saya hanya sahur, saya minum ni. Isi saya apa? Nutrition Herbalife ni. Okey, ini. Lepas tu air zam-zam dengan kurma ajwa. Itu je. Itu je saya sahur. Alhamdulillah, nutrition gabung dengan ajwa Nabi. Bila makan rasa rindu kat Nabi. Bila campur minum dengan air zam-zam, teringat dengan apa? Macam mana kesusahan, kepayahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tuan-tuan yang mulia dikasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sambung kisah ni sikit lagi boleh? Boleh ke? Dah 5.40 Boleh lagi sikit lagi. Lepas tu apa yang berlaku? Siti Hajar tadi bila duduk kat situ, maka tak lama lepas tu ada satu kaum, iaitu Bani Jumhum. Diorang ni tempat mereka pecah, tempat mereka hancur. Maksudnya tempat mereka habis dia punya tempat. Cuma mereka ada manusia yang sangat hebat, iaitu siapa dia? Salam Ustaz. Waalaikumsalam Kak Malatini. Apa tadi? Ada manusia dalam tu, ada penternak, ada arkitek, ada macam-macam. Dan masa tu mereka ni datang nak cari air juga. Kebetulan mereka nampak ada satu tempat yang ada sumber air, iaitu ada air zam-zam yang datang dari mana? Daripada kawasan tu. Ada seorang ibu dan ada seorang bayi, anak yang masih kecil. Dan waktu tu jugalah diorang ni datang minta izin untuk minum air dekat situ. Bila dah minum air kat situ, mereka juga minta izin untuk tinggal di situ. Tuan-tuan yang mulia dan rahmati Allah SWT. Tengok, bila datang kesusahan, Allah datangkan bantuan. Allah datangkan bantuan kepada Siti Hajar. Dengan ketabahannya, Allah datangkan segurumpulan manusia yang mereka ni ada semua kepakaran. Mereka ni ada penternakan, mereka ni ada arkitek, mereka ni ada engineer, mereka ni ada kepakaran buat binaan rumah. Allahu Akbar. Dan masa itu mereka sendiri willing untuk duduk di situ. Tuan-tuan Allah semua, mereka sendiri nak duduk bersama dengan Siti Hajar di situ. Maka bermula dari saat itu, di situlah terbinanya peradaban Arab, tuan-tuan. Kalau kaji sejarah yang panjang ni, panjang cerita dia. Itulah antara permulaannya. Jadi sebab itulah salah silah perjalanan, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula dengan siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada anak, iaitu Nabi Ismail. Nabi Yakub kat mana? Nabi Yakub ada anak. Nabi Yakub tinggal di mana? Di bumi Palestin. Nabi Yakub itu di sini digelar sebagai Bani Israel. Apa dia? Israel, Bani Israel. Maka daripada keturunan Nabi Yakub tadi lahirlah keturunan apa dia? Keturunan apa dia? Tak dengar suara? Sudah. Keturunan keturunan Bani Israel. Jadi tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah SWT. Tak dengar suara betul ke? Tak dengar suara? Heran juga saya tak dengar suara ni. Sekejap saya try tengok ada masalah lain ke? Boleh dengar suara saya lagi? Boleh dengar? Tolong komen di bawah. Boleh komen di bawah. Dengar tak suara saya? Selalu saya pakai mic kan. Hari ni saya tak sempat nak pakai mic. Boleh dengar suara saya? Tolong komen kan? Boleh kan? Boleh, insyaAllah. Alhamdulillah dah okey. Okey. Baik. Terima kasih. Okey, kita sambung sikit lagi. Lepas tu apa yang berlaku? Kat mana tadi Allah? Boleh tak Ustaz cerita sejarah buah kurma? Okey, Kak, terima kasih Kak Isha Lisa. Kita cerita esok boleh? Esok atau Isnin. Boleh dengar suara Ustaz. Alhamdulillah. Sebab hari ni kita punya topik air zam-zam je. Sebab kalau cerita air kurma tu, kurma zam-zam, kurma ni, kurma zam-zam pula dah. Kurma ajwa kan, lagi macam-macam jarah. Okey, boleh Okey, insyaAllah. Terima kasih semua. Keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yakub. Apa Palestin, Nabi Israel. Okey, terima kasih. Okey, lepas tu
bila mereka duduk di situ, maka Nabi Ismail bila dah besar, dia berkahwinlah dengan keturunan suku Bani Juhum tadi. Bermulalah peradaban Arab di situ, tuan-tuan mati Allah semua. Dan Allah Ta'ala telah datangkan bantuan kepada Nabi Ismail, nampak, dengan Siti Hajar. Bila Nabi Ismail ni dah besar, dah dewasa, Nabi Ibrahim pun kadang-kadang datang menziarahi anak dan juga isterinya di Mekah. Nabi Ibrahim pun datang, dan ketika mana datang Nabi Ibrahim, masa tu usia Nabi Ismail dalam remaja. Bayangkan ketika tu Allah SWT telah datangkan satu perintah, iaitu menyembelih anaknya pula. Allahu Akbar. Bila dah suruh sembelih anak ni, mula-mula Nabi Ibrahim tak lakukan terus, tapi sebabkan ini adalah perintah dari Allah, maka Nabi sangat yakin. Maka Nabi Ibrahim pun membawa anak yang kecil ini tadi ke mana? Ke tempat untuk sembelih. Selalu kalau dekat jemaah umrah, saya akan tunjuk kat mana tempat berlakunya peristiwa penyembelihan tu. Dia tak jauh dengan Mina dan juga tempat melontar, okey, Jamrah. Tak jauh kan area situ, kat kawasan situlah. Tapi jauh jugalah sebenarnya, jalan kaki jauh. Kena naik bas, baru boleh tunjuk. Jom naik bas sana, pergi Mekah dengan saya. InsyaAllah. Lepas tu tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang berlaku tadi? Ketika itu syaitan pun datang menghasut. Syaitan kata, wahai Nabi Ibrahim, tergamak kamu nak sembelih anak kamu ni. Tergamak ke kamu nak sembelih anak kamu ni, sedangkan punyalah lama nak dapat, tiba-tiba dah remaja macam ni, nak suruh sembelih pula. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang mulia dah rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Sorry, saya tengah test suara, ada dengar tak? Okey, lepas tu tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa lagi yang berlaku dalam peristiwa ni? Ketika itu Nabi Ibrahim telah baling batu pada syaitan tadi. Sebab tu dalam rukun haji kita disyariatkan untuk melontar. Kali yang kedua, syaitan tadi tak puas hati, dia hasut, dia pergi pula dekat Nabi Ismail. Wahai Ismail, kamu betul ke nak kena sembelih ni? Nabi Ismail pun baling batu. Kali ketiga syaitan tak puas hati, dia pergi kat mak dia Siti Hajar. Dia pun cakap dekat, wahai ibu, adakah kamu nak biarkan anak kamu disembelih? Siti Hajar pun balingkan batu. Sebab itulah kita kena melontar 3 kali. Tuan-tuan yang mulia dan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dalam peristiwa ni banyak ibrah pengorbanan kita boleh ambil. Ketika mana nak disembelihnya Nabi Ismail tadi, Allah Ta'ala telah datangkan dan tukarkan Nabi Ismail tadi dengan kibas. Dengan kibas, binatang yang bernama kibas, ditukarkan dan disembelihlah kibas tu. Allah Akbar. Pulangnya Nabi Ibrahim dengan penuh ketabahan. Tengok, Nabi Ibrahim diuji dengan banyak-banyak ujian, macam-macam ujian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Maka antara perintah Allah seterusnya adalah membina semula Baitullah Al-Haram. Nampak tak? Dia punya salah silah perjalanan. Selalu jemaah semua, saya akan cerita dalam bas benda ni. Selalu saya akan cerita satu demi satu lah. Mungkin tuan-tuan biasa dengar saya live ni, macam ni lah suara saya selalu. Tapi lain sikit lah pegamai. Tu ada zikir-zikir sikit dalam bas lah. Kalau tidak, semua jemaah tidur. Tidur je kan. Jadi saya tak mau jemaah saya tidur. Saya pun bercakap lah sampailah dia orang tak boleh tidur. Kan best kan. Ini kalau tidur je tak dapat apa. Balik dapat apa mak? Mak dapat makan kambing, dapat makan unta. Unta, kambing. Itu je lah. Sejarah tak tahu. Itu kita tak nak. Kita nak tuan-tuan pergi umrah tahu sesuatu. Pergi umrah balik itibar. Pergi umrah berubah. Pergi umrah dapat belajar macam-macam. Boleh semua? Boleh? Okey, boleh. Kak Cik Norma, terima kasih. Jadi tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah SWT, tolong tekan share. Saya Ustaz Saifullah Fendi, Mutaif Andalusia Travel and Tours. Okey tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah semua, saya sambung sikit lagi kisah ni. Lepas tu apa yang berlaku? Bermulalah pembinaan Baitullah Al-Haram. Itu pembinaan apa dia? Pembinaan Kaabah itu sendiri. Okey. Ketika mana nak bina Kaabah tu, Nabi Ibrahim telah pijak batu. Batu itulah yang digelar sebagai makam Ibrahim. Batu tu digunakan untuk pijak supaya dapat letak batu-batu yang sebahagian atas. Asalnya Baitullah itu bentuknya bukanlah segi petak macam kita tengok sekarang ni, tapi bentuknya segi 4 tepat. Mana Kaabah saya? Tak apa. Nak cari jenuh pula Dia bentuk dia segi 4 tepat. Cuma masa zaman Quraisy, zaman baginda Nabi SAW, harta yang halal semua cukup nak bina sampai kita lihat sekarang. Lepas tu barulah dibinanya apa nama? Hijr Ismail, iaitu dibuat bentuk lengkungan dan dinamakan sebagai Hijr Ismail. Masa zaman Nabi Ibrahim, Kaabah tu simple je, dia tak ada tutup atas, tak ada, just macam tu je, kotak macam tu, just macam tu. Dan itu adalah simbol, itu adalah tempat
tempat paksi utama. Di situlah tempat kita orang Islam, orang menghadap Allah SWT, iaitu menghadap ke arah kiblat. Dan juga situ tawaf Baitullah, masya-Allah. Okey, boleh. Itulah secara ringkas tentang sejarah air Zamzam. Okey, saya baca sikit hadis ni dalam kitab Fadilat Haji Umrah. Boleh dapat kitab ni, kitab Fadilat Haji Umrah dan Ziarah, yang ditulis oleh Syekh Al-Hadrat Maulana Muhammad Zakaria Khandalawi. Dalam hadis yang bermaksud an Jabir radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma'u Zamzam lima syuriba lahu. Apa maksud dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, air Zamzam adalah untuk apa-apa sahaja yang diniatkan ketika meminumnya. Riwayat Ibnu Majah. Maksudnya tuan-tuan, apa sahaja yang kita niat, ya Allah nak bagi saya sembuh, Allah bagi sembuh. Ya Allah saya nak kaya, Allah bagi kaya. Ya Allah saya nak bagi tenang hati, Allah bagi tenang hati. Ya Allah saya nak jadi terang hati saya, Allah bagi terang hati. Ya Allah saya nak mudah tawaf Baitullah, Allah bagi mudah tawaf Baitullah. Ya Allah saya nak bagi sihat, Allah bagi sihat. Yakinlah dengan hadis baginda Nabi SAW, ma'u Zamzam lima syuriba lahu. Maksudnya apa? Air Zamzam adalah untuk apa-apa sahaja yang diniatkan untuk meminumnya. That's why masa minum air Zamzam, tolonglah niat betul-betul. Sebab tu selalu saya ajar jemaah menghadap ke arah kiblat, tengok Baitullah dan minum sambil menitis ke air mata, minum dengan penuh rasa syukur kerana dapat menjejakkan kaki ke Baitullah, dan minum dengan penuh rasa keinsafan. Kadang-kadang ada waktu saya bawa jemaah, saya tunjuk kat mana air Zamzam yang asal tu. Maksudnya dia ada punya saluran tu. Saya suruh jemaah saya mandi. Saya tekan dekat tempat air tu, suruh dia mandi terus. Niat supaya Allah Ta'ala masukkan hikmah. Ada orang tanya, ustaz boleh ke nak mandi dengan Zamzam? Niat sebagai kita buang dosa-dosa kita, sebagai penyejuk hati dan juga pembersih hati, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Maaf ustaz, boleh tahu ada apa dalam Kaabah? Saya sendiri pun tak pernah masuk. Tapi apa yang kita tengok dalam gambar-gambar, dalam video-video, ada 3 tiang. 1, 2, 3. Tiang asas utama. Lepas tu kalau masuk dalam Kaabah tu, siapa yang masuk dalam Kaabah tu nak menghadap arah mana? Menghadap al-haram mana-mana. Kosong, tak ada apa. Yakinlah hadis Nabi SAW. Betul tak? Okey. Keterangan hadis ni berbunyi, boleh saya baca sikit? Sebuah hadis yang menerangkan bahawa kalau air Zamzam diminum untuk menghilangkan dahaga, maka dahaga akan hilang. Kalau untuk kenyang sebagai ganti makanan, ia akan mengenyangkan. Dan kalau untuk menyembuh penyakit, penyakit akan sembuh. Nampak? Dia bergantung pada apa yang kita niatkan. Ini ialah hasil daripada khidmat Hadrat Jibril AS dan pemberian Nabi Ismail AS. Maksud daripada Malaikat Jibril AS adalah dengan bantuan Jibril AS, maka mata air ini telah terpancar dari bumi sebagaimana diketahui umum. Sebab ini bahasa buku, bahasa kitab. Macam itulah bahasa kitab. Kalau tuan-tuan abang rasa macam terbelik lidah nak faham, saya akan explain sikit-sikit lah. Kan tadi saya cerita tadi tentang Jibril datang meletakkan sayapnya dan hentakkan kaki Nabi Ismail, maka keluar air Zamzam. Jadi ini adalah huraian dalam bentuk kitab yang ditulis dalam kitab. Hadrat Sufyan bin Unayyah iaitu alaihissalam radhiyallahu anhu rahimakumullah, maafkan saya, Hadrat Sufyan bin Unayyah rahimakumullah, ia ini seorang muhadis yang masyhur. Pada suatu ketika, seorang lelaki telah datang kepadanya yang bertanya, Tuan, berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, air Zamzam akan memberi manfaat untuk apa-apa sahaja, maksud ia diminum. Adakah hadis ini daripada sumber yang sahih? Beliau menjawab, ya, hadis ini adalah daripada sumber yang sahih. Lalu orang tadi berkata, saya telah pun minumnya dengan maksud supaya Tuan memperdengarkan 200 hadis kepada saya. Hadrat Sufyan rahimakumullah berkata kepadanya, duduklah. Lalu beliau telah memperdengarkan 200 hadis kepada lelaki itu. Beliau juga berkata bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah berdoa sambil meminum air Zamzam. Ya Allah, jom sama-sama kita dengar apakah doa daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya Allah, aku meminumnya untuk menghilangkan kehausan pada hari kiamat. Allahu Akbar. Tolong tuliskan untuk saya, boleh? Apa dia doa Sayyidina Umar? Ya Allah, aku meminumnya untuk menghilangkan kehausan pada hari kiamat. Masya Allah. Bayangkan tuan-tuan yang abang kakak dimulai dirahmati Allah SWT.
Masa kita minum air zam-zam tu, kita niatkan supaya nanti kat pada mahsyar, yaumul mahsyar, kita kehausan waktu tu kita berjalan ribuan jutaan tahun. Lama kita berjalan. Kita minta pertolongan dengan Nabi Adam AS. Kita minta pertolongan Nabi sehinggalah kita berjaya jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka bila Nabi berdoa, barulah bermula penghisapan tersebut. Perjalanan di mahsyar tu sangat lama tuan-tuan yang mulia. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan mati Allah semua, kita sambung sikit lagi. Ketika hajat ul-wida baginda Nabi SAW telah meminum air zam-zam dengan banyak, baginda SAW bersabda, hatiku ingin untuk mengaral sendiri timba air zam-zam lalu meminumnya, tetapi aku tidak melakukannya kerana khawatir nanti orang ramai juga akan berebut-rebut untuk mengaralkannya sendiri. Sebahagian riwayat menyatakan bahawa baginda SAW menimba sendiri dan pada ketika lain baginda tidak melakukannya kerana jemaah yang ramai. Dalam sebuah hadis baginda telah meminta air zam-zam daripada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Lalu beliau berkata, semua orang telah mencelup tangan mereka untuk minum air ini yang terkandung di dalam satu tempat takungan di rumah saya. Ada air yang bersih, saya akan membawanya untuk tuan. Baginda SAW bersabda, tidak, berikan saya air yang semua orang minum daripadanya. Maka beliau telah memberikan kepada Rasulullah SAW dan baginda SAW telah minum dan menyiram matanya. Kemudian baginda SAW mengambil sekali lagi, minum dan mencurah ke atas badannya. Dalam sebuah hadis baginda SAW perbezaan antara kita dengan orang-orang munafik ialah mereka tidak dapat minum air zam-zam sehingga kenyang, yakni mereka minum sedikit saja. Bayangkan orang munafik dia minum juga, tapi dia orang ni minum sikit je. Dalam sebuah hadis yang lain dinyatakan bahawa pada suatu ketika baginda Nabi SAW telah meminta satu timba air zam-zam, maka satu timba air zam-zam telah diletakkan di tebing perigi. Lalu baginda SAW telah memegang timba tersebut dengan tangannya, membaca Bismillahirrahmanirrahim dan minum dengan agak lama. Kemudian sekali lagi baginda SAW membaca Bismillah dan minum dengan agak lama. Kemudian baginda mengucapkan Alhamdulillah dan bersabda, perbezaan antara kita dengan orang munafik ialah mereka tidak meminum air zam-zam sehingga kenyang. Masya Allah, tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah SWT, orang munafik minum juga, tapi mereka tak dapat rasa kekenyangan tersebut. Jadi tuan-tuan mati Allah semua, moga-moga dengan kisah air zam-zam ini tadi, kita dapat mengambil pengajaran dan dapat juga mengambil iktibar, dan kita dapat sedikit apa-apa sahaja berkenaan dengan air zam-zam. Jadi tuan-tuan mati Allah semua, ada tak sesiapa nak tanya soalan sebelum kita tamatkan sesi live kita, insya-Allah? Adakah sesiapa di sini nak tanya soalan? Ada. Jadi insya-Allah saya nak maklumkan kepada semua yang berhajat untuk dapatkan kurma ajwa Nabi, masih ada. Saya masih ada lagi, alhamdulillah. Dan kita masih lagi buka untuk infak Ramadan. Semalam kita dah bagi untuk frontliner di Hospital Kuantan. Jadi minggu depan hari Jumaat kita target lagi untuk bagi kepada frontliner lagi. Siapa yang nak menyumbang menyertai usaha ini, sebaik mungkin insya-Allah boleh klik dekat butang infak Ramadan yang baru saja saya beri di link tersebut. Okey, insya-Allah kita jumpa pada hari esok. Esok apa? Esok hari Ahad je. Kita jumpa hari Isnin boleh? Kita jumpa hari Isnin. Kalau tiba-tiba esok saya muncul tu rezeki tapi insya-Allah kita yang saya janji insya-Allah saya usahakan adalah pada hari Isnin. Esok hari Ahad kan. Kena rehat lah. Kurang Tapi pagi-pagi macam biasa insya-Allah. Pagi-pagi insya-Allah kita ada bacaan tahlil arwah. Jadi standby lah siapa nak baca tahlil arwah insya-Allah. Jadi tuan-tuan banyak tak hari ni belajar sesuatu? Dapat sesuatu ke? Dapat tak sesuatu hari ni? Dapat belajar sesuatu? Kalau dapat sesuatu, tolong share, tolong kongsikan. Bagaimana pengorbanan seorang ibu? Bagaimana pengorbanan seorang anak? Bagaimana saya bagi air zam-zam bagi cucu yang demam? Betul. Bagaimana seorang ibu? Bagaimana pengorbanan seorang anak? Bagaimana pengorbanan orang terdahulu? Bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim? Bagaimana pengorbanan Siti Hajar? Bagaimana pengorbanan Nabi Allah Ismail alaihissalam? Tuan-tuan mati Allah semua, nak berjaya dalam hidup kena korban. Banyak benda kena korban dalam hidup ni. Kita kena buat yang terbaik untuk kehidupan kita. Jadi Ramadan yang datang ni jangan biarkan berlalu. Rebut malam Lailatul Qadar. Ya Allah, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Alim Hakim, bagi saya rezeki dapat bertemu dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, insya-Allah. Okey, insya-Allah jom sama-sama kita baca doa. Moga Allah Taala ampunkan dosa kita bersama. Ya Allah, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Alim Hakim. Ya Allah,
Kami minta ampun, kami minta maaf di atas segala kesalahan, kesilapan yang pernah kami lakukan dalam hidup kami. Ya Allah, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Ali, Hakim, bagi kami rezeki. Bagi kami rezeki, Ya Allah, untuk dapat kenikmatan berada di Baitullah. Dan ketika begitu kami dapat rezeki, dapat minum air zam-zam, Ya Allah. Ya Allah, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Ali, Hakim, ampunkan dosa kami, Ya Allah. Berikan kami ketakwaan, Ya Allah. Ampunkan dosa kami, Ya Allah. Berikan kami nikmat, Ya Allah. Nikmat ibadah, Ya Allah. Ya Allah, kau Tuhan kami, ampunkan dosa kami. Berikan kami rezeki yang luas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada yang tanya, Ustaz, macam mana nak dapat air zam-zam ni? Sudah kan? Okey, air zam-zam untuk makluman semua dah tahu kan, air zam-zam tak dibenarkan untuk dijual. Tetapi saya ada juga air zam-zam yang saya simpan lagi dekat rumah saya, yang saya bawa balik setiap kali saya terbang. Saya bawa balik satu, saya ada simpan lah. Jadi kalau katalah tiba-tiba memang terdesak, memang duk mencari, sebab air zam-zam ni dia macam mana nak tahu dia betul-betul original, tuan-tuan? Dia memang kena tengok betul-betul dia punya packaging dia, air dia. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara dia bawa boleh datang ke sini. That's why lah sampai kerajaan tak bagi benarkan jual, sebab ada orang salah guna, ada orang letak air biasa kan. Allahualam. Tuan-tuan mata Allah semua, moga-moga saya doakan semua dia dapat rezeki, dapat minum air zam-zam. Dapat minum air zam-zam, dapat minum air zam-zam, ingat rindu kat Madinah, rindu kat Mekah, makan kurma Nabi, ingat kat Nabi SAW. Dapat buat buka puasa minum air zam-zam pun sangat seronok. Alhamdulillah. Siapa yang nak dapatkan lagi kurma ajwa Nabi, masih ada lagi. Saya difahamkan ada 50 kilo lagi restock yang terbaru. Alhamdulillah. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada jemaah-jemaah yang dah beli. Tadi ada seorang akak tu, dia WhatsApp saya kan. Siapa nama akak tu? Dia kata mak dia dah sampai dah kurma. Berbunga-bunga hati mak. Allah. Saya baca tu, saya terbunga-bunga hati saya. Saya baca tu, saya kata saya pula rasa nak beli. Boleh faham tak? Saya baca tu, saya pula rasa macam aku kena dapatkan lah ni untuk mak aku. Sebabnya bila sampai kurma tu kat mak dia makan, mak dia kata berbunga-bunga. Apa maksudnya? Sebab mak dia lama dah rindu nak berada di Baitullah, nak berada di Madinah, dapat makan sebiji tamar kurma, teringatkan kepada Nabi, teringatkan Madinah. Itu je saya punya perjuangan saya. Perjuangan saya adalah bila tuan-tuan makan kurma ajwa tu yang dibawa oleh kami ni, para mutawif, tuan-tuan makan kurma ajwa ni. Sebab saya selalu kat Madinah, saya selalu doakan supaya siapa-siapa yang makan kurma ni, dia akan dapat datang rezeki ke sana. Jadi sebab tu saya selalu doakan supaya siapa-siapa saja yang makan kurma ajwa ni, Allah datangkan terus dia punya, Allah jentik hati dia untuk jemput sebagai tetamu Allah. Saya ada pengalaman jemaah, ada seorang nama jemaah ni Hajah Solehah. Saya tak pasti Hajah Solehah menonton tak hari ni. Dia salah seorang jemaah saya yang ikut penerbangan umrah ziarah Turki. Saya tanya, Hajah kenal saya kat mana? Saya kenal Ustaz. Ustaz tak ingat saya kat mana? Saya kan pernah beli kurma Ustaz. Sudah. Ya ke kak? Daripada situ akak makan sebiji, akak mula rasa rindu nak pergi Madinah. Terus akak azam dan akak bagi tahu kat anak-anak. Anak-anak berkata, mak, teringin juga nak pergi. Alhamdulillah, tu nak dikatakan rezeki. Asbab makan sebiji kurma. Jadi jangan pandang rendah pada sebiji tamar. Hari ni kejap lagi buka puasa, jangan pandang rendah pada sebiji kurma yang kita ada. Makan dengan penuh nikmat, dengan penuh rasa faham. Makan dengan penuh rasa kurma. Ada jemaah yang tanya saya juga, Ustaz, macam mana nak bagi sedap kurma ni? Dia sebenarnya ikutlah macam mana cara kita kan. Macam saya suka letak dalam peti. Tapi jangan letak kat sejuk buku tu. Letak dekat dalam letak dalam ni. Letak dalam apa? Letak dalam bahagian sejuk tu. Sebab nanti bila dia keluar sejuk, sedap lah. Okay, saya suka sejuk-sejuk lah. Okay, lagi satu nak bagi dia tahan lama nak bagi tahan dia lama. Kurma ajwa. Lepas tu kalau tuan-tuan nak tahu, dia punya biji dia sama je warna hitam. Biji dia sama warna hitam. Yang membezakan dia bila makan tu, dia liat ke lembut. Tu beza dia. Kedua, beza dia manis sangat ke manis sikit. Alhamdulillah saya tanya feedback jemaah, kebanyakan semua kata tak manis sangat. Sebab kalau manis sangat kita risau. Risau apa? Kita takut kurma tu dia mari, sebelum dia mari dia rendam je kat dalam air apa? Dalam air Allah saya dalam air ni, dalam air gula. Itu kita tak nak. Kita tak nak. Jadi kita alhamdulillah, insya-Allah, mudah-mudahan yang kita bawa tu yang baguslah, insya-Allah. Okey. Akak pun order tu kemajuan. Terima kasih kak. Terima kasih. Jadi saya nak bagi tahu juga, ada yang jemaah tanya, Ustaz bawa kurma ni habis sebelum puasa je ke? Nanti dah lepas Ramadan macam mana nak cari? Tuan-tuan jangan risau, insya-Allah saya usahakan dengan pelbagai sumber untuk usahakan bawa daripada Madinah tu sampai ke sini.
Setakat ni masih cukup lagi, masih ada lagi. Kalau seandainya habis kalau seandainya habis, bagilah tahu. InsyaAllah kita boleh dapat, boleh usahakan untuk dapatkan. Okey, kurma ajwa sedap dia buat air minum. Okey, sila pun nak beritahu. Kurma ajwa ni, tadi cerita Faizal tapi pergi ajwa sebab ada orang tanya saya kurma. Saya cerita je lah boleh tak apa Okey, kurma ajwa ni dia ada peringkat dia pula. Dia ada ajwa alia. Ajwa alia paling tinggi sekali. Kenapa alia? Paling tertinggi. Alia masuk masa Arab dia. Masa Melayu alia. Masa Arab alia, masa Melayu tertinggi. Okey. Bawah alia grade A. Kenapa grade A? Grade A tu kualiti dia bagus lah. Alia ni dia gemuk-gemuk. Okey, alia ni gemuk-gemuk. Dan alia ni sangat limited. Okey, dan alia ni adalah tanah haram. Nampak tak beza dia? Tanah haram, tanah halal. Tuan-tuan kena bezakan yang tanah halal dengan tanah haram. Kenapa kita makan kurma ajwa dulu dengan kurma ajwa sekarang lain beza rasa? Mungkin kurma ajwa ni beli dekat tempat A, yang ni beli kat tempat B. Kenapa yang A rasa lain, B rasa lain? Mungkin yang membezakan adalah keberkatan. Sebab boleh jadi kurma ajwa yang A ni datang daripada tanah haram, yang ni tanah halal. Tuan-tuan kena faham macam ni. Biji sama, rasa sama, rupa dia sama, hitam juga. Tak adanya ajwa tiba-tiba jadi warna coklat, tak ada. Itu Tunisia. Jadi ajwa ni tanam dekat tanah haram, ni tanah halal. Yang tanam dekat tanah haram ni keberkatan tanah haram. Yang tanah halal ni tanah halal je lah. Tanah halal ni apa? Contoh dekat Bahrain ke, dekat Riyadh, luar daripada kawasan Madinah tu, tanah haram Madinah. Kan Nabi dah doa keberkatan ahli Madinah. Nabi dah doa apa yang datang daripada Madinah, keberkatan. Nabi dah doa, berkat doa Nabi SAW. That's why apa-apa saja datang daripada tanah haram Madinah. Dan kurma ajwa ni adalah antara lima tanda syurga di Madinah. Siapa belum tahu 5 tanda syurga? Siapa nak tahu? Yang pertama apa dia? Yang pertama Raudhatu min Riyadul Jannah. Yang kedua Bukit Uhud. Yang ketiga Wadi Butuhan. Yang keempat Jannatul Baqi'. Yang kelima ajwa Nabi. Moga tuan-tuan makan kurma ni, kurma syurga insya-Allah. Tuan-tuan makan kurma ajwa, teringatkan Nabi. Dan kurma ajwa ini insya-Allah mudah-mudahan kita akan jumpa dan temu dalam syurga nanti. Tuan-tuan akan makan nikmat dia berganda-ganda. Sebab dalam syurga nikmatnya Allah Akbar, sangat-sangat nikmat. Masya-Allah Jadi tuan-tuan mati Allah semua, mungkin ada yang tak tanya ustaz macam mana nak dapatkan kurma ajwa ni, macam mana nak dapatkan macam mana nak dapatkan apa? Macam mana nak dapatkan, sekejap saya tulis nombor telefon saya terus Okey, boleh klik kat situ. Mungkin ada lagi nak tanya tentang macam mana nak dapatkan kurma ajwa, boleh klik terus dekat link yang saya bagi ni, link WhatsApp saya, terus klik kat situ insya-Allah. Okey, masih lagi boleh dapatkan daripada saya insya-Allah. Dan saya nak buka tadi yang paling penting adalah siapa yang belum sertai ataupun siapa dah serta dah infak Ramadan tu, nak serta lagi boleh insya-Allah. Okey, terima kasih kerana abang kakak semua, tuan-tuan puan-puan sudi bersama dengan saya untuk dasiri yang ke-22. Semoga insya-Allah kita jumpa pada hari Isnin depan insya-Allah. Tak lama dah Isnin ni kan, hari ni hari Sabtu kan, Isnin depan. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tolong klik share dan selamat berbuka puasa.